Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita mulakan pertemuan sekali lagi dalam pertemuan yang cukup berkat dalam rancangan halaqah ini, untuk kita mulakan pertemuan kita untuk kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala di atas setiap nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kamu nikmat yang zahir, yang batin, yang kita nampak, yang kita tak nampak, yang kadang-kadang kita terfikir dan kadang-kadang sesuatu yang belum pernah kita fikirkan. Itulah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dan saudara, insya-Allah pada malam ini kita bersiaran daripada studio Sri Pentas, dan insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan tajuk kiamat, ataupun dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah, iaitu tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda kiamat yang sebenarnya cukup banyak yang berlaku dalam kehidupan kita. Faqad jaa asyratuha, sebenarnya sudah datang alamat-alamatnya, tanda-tandanya, tetapi bagaimana kita harus memahaminya, itulah yang insya-Allah kita akan bicarakan dalam pertemuan kita. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita lebih kurang 1 jam pada malam ini mampu memberi gambaran kepada kita bahawa di sana sudah ada peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, amaran-amaran Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita merasa takut kepada segala amaran daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan untuk membicarakan topik yang begini penting untuk sama-sama kita hayati, di studio Sri Pentas Bandar Utama pada malam ini bersama kita 2 panelis kita yang tidak asing lagi sebenarnya kepada peminat-peminat halaqah di luar sana. Panelis yang pertama yang berbahagia Dr. Daniel Zainal Abidin, iaitu seorang pengamal perubatan dan juga seorang pendakwah, dan boleh juga saya katakan sebagai salah seorang penulis buku yang tersohor di negara kita. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dr. pada malam ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dan panelis kita yang kedua juga pengamal perubatan dan juga seorang pendakwah di negara kita, sahabat kita yang berbahagia Dr. Jamno Azhar Mulkan. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Dr. Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kedua-dua panelis kita sudah bersiap sedia untuk membicarakan tajuk yang sebegini penting, tetapi apa kiranya kita mulakan pertemuan kita untuk sama-sama kita menghayati satu ayat ataupun beberapa ayat sebenarnya daripada surah Al-Zalzalah. Sama-sama kita hayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya, serta bumi itu mengeluarkan segala isinya, dan berkatalah manusia, apa yang sudah terjadi kepada bumi? Pada hari itu bumi pun menceritakan khabar beritanya, bahawa Tuhan telah memerintahnya. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak untuk diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka. Maka sesiapa berbuat kebajikan sebab zarah, nescaya akan dilihatnya. Dan sesiapa berbuat kejahatan sebab zarah, nescaya akan dilihatnya. Surah Az-Zalzalah ayat 1 hingga 8. Begitulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan kepada kita yang cukup menarik. Di permulaan ayat itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana bumi ini digoncang sehebat-hebatnya, dan yang paling indah juga di hujung
ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar untuk menakut-nakutkan kita, tetapi pada masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala mencerita pilha bagaimana amalan kita, sama ada baik ataupun buruk, akan disaksikan, akan ditunjukkan, akan dibuktikan di hadapan manusia. Jadi kita lihat dalam konteks ini ada hubungan sebenarnya antara amaran Allah Subhanahu Wa Taala tentang hari kiamat dan begitu juga tentang sesuatu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita untuk kita beramal dengan amalan soleh supaya apa yang berlaku di sekitar kita, gempa bumi di Sichuan, China umpamanya, menjadi satu iktibar kepada kita. Taufan najis menjadi iktibar kepada kita. Dan begitu juga peristiwa tsunami yang pernah berlaku, bahkan yang pernah berlaku juga di negara kita pada waktu dahulu juga menjadi suatu iktibar kepada kita. Kita bukan sekadar menceritakan, tetapi kita harus memahami dalam konteks bagaimana apa yang berlaku itu sebagai tanda-tanda amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada malam ini saudara kita akan membuka bicara untuk saya tanyakan sesuatu kepada yang berbahagia doktor. Bila berlaku doktor dalam dunia hari ini ataupun dalam masyarakat kita, kadang-kadang bila berlakunya gempa bumi, taufan dan sebagainya, selalu orang menyebut tentang fenomena alam sebenarnya. Tetapi pada hakikat yang sebenarnya, apakah yang kaitannya secara geologinya berlaku peristiwa yang begini hebat yang kadang-kadang manusia tak sangka. Tapi selepas berlaku maka akan timbullah kajian. Oh, sebenarnya kami dah jangka, tetapi sebelum itu tak timbul pun perkataan itu. Mohon penjelasan doktor, silakan. Ya, terima kasih Ustaz Syukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan juga sahabat saya Dr. Jamnur. Kita berbicara sekarang tentang gempa bumi sebagai salah satu tanda kiamat ataupun akhir zaman. Dan berdasarkan sebuah hadis oleh Imam Bukhari, Ustaz, dinyatakan bahawa salah satu tanda dekatnya kita dengan hari kiamat ialah semakin kerap berlakunya gempa bumi. Sehingga kan berpandukan satu laporan oleh The American National Earthquake Information Center, berpusat di Amerika, dilaporkan pada tahun 1999 sahaja 20,832 gempa bumi telah berlaku di seluruh dunia dalam masa hanya 1 tahun. Ini membenarkan sabda Nabi bahawa di akhir zaman gempa semakin meningkat, dan mengikut statistiknya di abad mutaakhir ini gempa memang semakin meningkat seperti salah satu fakta yang saya sebutkan tadi. Ya, gempa bumi berkaitan dengan bumi. Mari kita bercakap sedikit tentang ilmu geologi berpandukan Quran. Dalam surah Zukhruf ayat 10, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Allazi ja'ala lakumul arda mahda." Di peringkat awal kejadian bumi dahulu, Allah mengatakan bumi ini wujud dalam bentuk satu hamparan. Bukan mendatar, bukan flat earth, tapi hamparan. Dan saintis di bidang geologi mengesahkan bahawa 300 juta tahun terdahulu, bumi ini cuma ada satu bidang tanah sahaja. Tak wujud benua-benua yang terpisah seperti yang ada sekarang. Seperti yang Allah sebutkan, ia wujud seperti satu mahda. Seperti tikan yang terhampar dari hujung sini ke hujung sana bersambung-sambung. Sehingga ada pakar geologi mengatakan bahawa it was a supercontinent. Ia merupakan satu benua super. Kemudian dalam surah Abasa ayat 26, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Thumma shaqqaqnal arda shaqqa." Kemudian kami pisahkan bumi. Kalimat syaqqa dalam bahasa Inggeris kita boleh terjemahkan sebagai to split. To split artinya dipisahkan, dibelahkan. Artinya proses bumi berlaku suatu perubahan sehingga yang mendatar tadi ataupun yang terhampar tadi akhirnya berpisah-pisah menjadi satu peta ataupun pelbagai peta. Inilah yang ada kaitan dengan gempa bumi yang kita ceritakan tadi. Sebab peta-peta ini dalam ilmu geologi dinamakan sebagai tectonic plates. Ada lebih kurang 6 peta besar yang terpisah antara satu dengan yang lain di atas muka bumi ini. Dan inilah yang menjadi kajian pakar-pakar geologi. Sebab peta-peta ini bergerak. Mengapa ia bergerak? Sebab kita berada di atas bumi. Di atas bumi ini kita namakan sebagai earth crust ataupun kerak bumi. Dalamnya dia ada mantle. Dalam lagi dia ada pusat.
di bawah daripada tempat kita berlari, kita beraktiviti ini, di bawahnya dia ada cecair, dia ada kelembutan dan dia ada kepanasan. Maka dia bergerak di bawah kita. Gerakan di bawah bumi itu memberi kesan pada petak-petak tadi. Bumi itu Allah kata syakakna, terpisah-pisah seperti petak-petak, dia bergerak-gerak. Dan ketika bergerak itu berlakulah artinya pelanggaran antara satu petak dengan satu petak yang lain, yang kadang-kala menyebabkan satu bahagian petak itu pecah. Pecah ini dalam bahasa geologi dinamakan sebagai faults. F-A-U-L-T-S. Dan ini yang cantik tentang Quran. Dalam surah At-Tariq ayat 12, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal ardi dzatis sadaq. Dan demi bumi yang ada sadaq. Bila saya buka kitab tafsir, contoh Qurtubinya, Ibnu Katsirnya, Al-Asafi tafsir, kalimat sadaq itu kita boleh namakan sebagai suatu retakan. Jadi bila petak-petak bumi itu langgar, berlaku satu retakan, maka sekaligus ia suatu bahagian yang lemah. Itu yang melahirkan gempa bumi, yang meruntuhkan bangunan-bangunan, yang menyebabkan kehancuran. Dan semua ini merupakan satu yang berkaitan dengan alam. Tetapi alam ini ciptaan siapa? Alam ini ciptaan Allah. Dan Allah wujudkan hukum sebab musabab berkaitan dengan alam. Sekaligus bila berlaku gempa bumi, tak cukup sekadar kita berkata, oh ini bencana alam. Tapi sebenarnya ada kuasa yang lebih tinggi daripada alam. Alam tidak timbulkan bencana seperti dia berkuasa. Alam ini hanya ikut perintah Allah. Maka gempa bumi mengingatkan kita kepada Allah bahawa kita mungkin leka. Maka kita kena bertobat dan kembali ke pangkal jalan. Itulah rahsia di sebalik gempa bumi yang mungkin akan diperkembangkan lagi, insyaAllah. Terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Zainal. Apa yang disebut oleh Dr. Daniel tadi menggambarkan kepada kita bahawa sebenarnya teori tentang gempa bumi ini sendiri memang sudah ada asasnya dalam perbincangan dalam Al-Quranul Karim. Cuma kadang-kadang kita terlepas pandang, doktor, ya. Kita sekadar membaca dan kita ingat itu satu perkara yang biasa. Tetapi kalau dihayati betul-betul sebenarnya ada ayat-ayat yang tertentu dalam Al-Quran sebenarnya menjurus kepada cerita teori bagaimana berlakunya gempa bumi. Jadi saya nak pergi pada yang berbahagia Dr. Jamno. Biasanya doktor, dan memanglah bila berlaku gempa bumi akan berlaku, kita nampak ada kesusahan, ada orang mati, ada kita, kalau kita tengok yang peristiwa baru di Sichuan sampai orang menangis-nangis, hilang bapa, hilang segala-galanya. Kalau dari satu sudut kita nampak macam bila berlaku gempa bumi seolah-olah kemusnahan kepada manusia, kehancuran kepada kehidupan manusia. Tetapi barangkali apa yang berlaku itu ada hikmah di sebalik. Kalau boleh yang berbahagia Dr. Jamno merungkai apakah sebenarnya kalau boleh kita katakan hikmah di sebalik apa sahaja yang berlaku yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Syukri, khususnya kepada yang bahagia Dr. Daniel Zain Abidin. Apa yang disebut oleh Dr. Daniel sebentar tadi ialah satu proses yang dari segi sainsnya kita dapat lihat pelanggaran plate tektonik ini menghasilkan gegaran. Sebab tu gegaran ini dia banyak skala dia. Kita panggil skala Richter. Sebab tu kalau kita nak rasa macam mana skala Richter, kita pergi ke Petrosains. Di KLCC, kita ada Petrosains, Petronas tu, kemudian kita masuk. Kalau gegaran 3 skala Richter tu dia lebih kurang macam tu, macam orang ayun buayan. Tapi kalau 7 skala Richter tu, dia macam tu. Bayangkan kalau gegaran bumi itu macam tu, maka semua yang ada di atas permukaannya akan runtuh. Dan yang berlaku di Sichuan baru ini 8.1 skala Richter. 8.1. Itu yang memusnahkan semua bangunan termasuk sekolah-sekolah sehingga ramai yang mati, pelajar-pelajar sekolah. Jadi ini semua sebenarnya ada hikmah dia. Yang pertamanya, gempa bumi ini bukan hanya sekadar berlaku disebabkan oleh pelanggaran plate tektonik. Yang keduanya juga disebabkan oleh berlakunya letusan gunung berapi. Sebab di bawah core, tadi disebut oleh Dr. Daniel tentang kita di bawah lapisan bumi ini ada mantle, kemudian di tengahnya dia panggil the core ataupun the crust, kerak bumi. Di mana kerak bumi ini terdiri daripada batu-batan yang cair yang kita panggil magma. Yang mana magma ni dia sentiasa mempunyai tekanan yang tinggi untuk keluar ke permukaan bumi. Maka bila ada rekahan, sebab tadi disebut fault tadi, fault ni maknanya sodak. Pecahan rekahan bumi tadi menyebabkan lava gunung berapi ini akan keluar. Dan bila dia keluar, dia memuntahkan lavanya dan selalunya berlaku goncangan hasil daripada pergerakan-pergerakan magma di bawah bumi.
Sebab itu kalau kita tengok, Allah menyebut dalam satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa taral jibala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru mawra as-sahab. Sadaqallahul azim. Kamu melihat bukit, dia macam tetap, seolah-olah macam dia tetap. Tapi sebenarnya tidak, kata Allah. Dia berjalan macam mana perjalanan awal. Maknanya bukit buka, batu batan di bawah bumi ni, dia bergerak. Sebab itulah kita ada tadi daripada super kontinen, kita ada sekarang ni ada 6 benua. Yang berpisah-pisah antara satu sama lain kerana berlaku pergerakan magma di bawah bumi ini dan pergerakan plate tektonik yang memisah antara satu sama lain yang kemudiannya membentuk benua-benua ini tadi. Sebab tu bila kita tengok dari sudut ini kita dapat lihat rupanya ada hikmah. Bila gunung berapi ni, lava ni dimuntahkan, memanglah berlaku kemusnahan, kebakaran, kemudian hujan abu, sampai di letusan gunung berapi Pinatubo, kita lihat berminggu-minggu di Filipina itu diselaputi dengan abu. Tetapi kalau kita lihat pula dari satu sudut, abu-abu gunung berapi ini dapat menyuburkan tanam-tanaman. Dia menghasilkan lembangan yang kaya dengan tanah-tanah yang mengandungi lava-lava gunung berapi, yang mengandungi magma-magma gunung berapi, yang kaya dengan mineral. Sebab itu Allah menyebut dalam surah Zalzalah tadi, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah mengeluarkan apa yang ada galian daripada bumi yang berat-berat tadi keluar. Dengan tujuan supaya dapat disuburkan tanah di atas permukaan bumi ini, kemudiannya terhasillah lembangan-lembangan. Contohnya kita tengok Delta Nil juga merupakan salah satu daripada lembangan yang ada dalam lingkaran api Pasifik yang sampai ke Timur Tengah. Kita juga ada lingkaran api Pasifik yang dekat dengan Selat Sunda. Sebab tu di Indonesia baru ni berlaku tsunami. Kenapa? Kerana berlakunya pelanggaran plate tektonik yang begitu besar sehingga menghasilkan tsunami yang begitu besar dan memusnahkan manusia. Jadi kalau kita tengok ada hikmah dia. Kemusnahan ini sebenarnya selain daripada memberikan manusia itu satu kehidupan yang lebih baik, dan yang keduanya supaya bila berlaku bencana, dia nak tengok semangat setiap kawan manusia ni. Sejauh mana manusia ni boleh bantu-membantu antara satu sama lain. Ini hikmah. Sebenarnya bencana ni kalau kita lihat dari satu sudut adalah merupakan rahmat kepada manusia, kerana di situ dapat dilihat bagaimana tingginya sifat kemanusiaan. Tingginya kita sendiri pun di Malaysia kumpul derma untuk bagi kepada mangsa-mangsa di Taufan Narjis di Myanmar. Kemudian di China, Sichuan kita pun ada juga kumpul derma. Ini semua adalah kerana Tuhan nak menguji manusia sejauh mana kamu dapat bantu-bantu antara satu sama lain supaya kehidupan ini lebih harmoni. Dan kemudiannya kehidupan baru diwujudkan. Hasil daripada runtuhan-runtuhan ini tadi, hasil daripada kebakaran-kebakaran yang berlaku daripada letusan gunung berapi ini tadi, kehidupan baru akan mulai hidup. Maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang begitu subur. Contohnya di tanah Jawa. Lereng-lereng bukit dia kita campaklah apa saja benih pun dia boleh menjadi. Tanam padi pun hidup, tanam teh pun hidup, semua. Sebab dia adalah hasil daripada letusan gunung berapi yang beberapa ratus tahun yang lampau memusnahkan kehidupan, tapi rupanya untuk beberapa ratus tahun yang akan datang dia memberikan kehidupan yang lebih baik. Wallahu a'lam. Subhanallah, itulah yang kita kata di sebalik bencana yang berlaku itu sebenarnya ada hikmah-hikmah yang harus digali. Mungkin untuk 100 tahun sekarang ini orang tidak nampak, tetapi 100 tahun akan datang, 200 tahun akan datang, sebenarnya apa yang berlaku ada hikmah tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita akan berehat seketika. Harapan kami agar anda jangan ke mana-mana. Kembali bertemu dan terima kasih kepada anda semua yang terus bersama kami dalam rancangan Halaqah pada malam ini. Kita membicarakan tajuk kiamat bersama yang berbahagia Dr. Daniel Zainal Abidin dan juga yang berbahagia Dr. Jamil Azhar Mulkan, membicarakan tajuk yang saya fikir begini penting untuk kita hayati, untuk kita fahami dalam konteks untuk kita menjadi Muslim, Muslimah yang benar-benar faham isi kandungan Al-Quranul Karim. Saya nak pergi kepada yang berbahagia Dr. Daniel. Kalau kita lihat doktor dalam Al-Quran selalu ataupun acap kali disebut tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah penciptaan langit dan bumi. Umpamanya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Diceritakan tentang penciptaan langit bumi, cerita tentang berlakunya perselisihan di antara malam dan siang. Barangkali di sana kalau dalam teori yang selalu dibicara, fakta yang sangat menarik ialah tentang teori wujudnya black hole ataupun juga yang kita gunakan lauh hitam ataupun lubang hitam. Kalau dapat yang berbahagia doktor menjelaskan dari sudut aspek Al-Quran, sebenarnya perkara ini sudah dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Kadang-kadang kita saja yang tidak terpandang ataupun kita kurang memahaminya. Silakan doktor. Terima kasih Ustaz.
Saya teringat surah Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq. Sampai ke hujung ayat. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di ufuk alam sana. Dan salah satu fenomena yang cukup menggerunkan para saintis, yang cukup membimbangkan sebahagian saintis ialah tentang kewujudan apa yang disebutkan tadi sebagai black holes ataupun lohong hitam. Dia diibaratkan oleh ramai saintis di bidang astronomi dan astrofisik sebagai a monster in space, sebagai raksasa menggerunkan di angkasa lepas. Mengapa? Sebab black hole ataupun lohong hitam ini, dia menghancurkan bintang-bintang yang berdekatan dengannya. Jika ada sekumpulan bintang yang diistilahkan sebagai clusters of stars, satu kumpulan bintang mendekati lohong hitam ini, lohong hitam akan menelannya, menyedutnya, dan apa-apa yang memasuki lohong hitam ini tidak akan keluar. Hatta jika cahaya sekalipun memasuki black hole ataupun lohong hitam ini, dia takkan juga boleh keluar. Bayangkan cahaya pun tak boleh keluar daripada lohong hitam. Begitu dahsyat tarikan gravitinya. Bila saya melihat Al-Quran, saya termenung dengan satu ayat, Ustaz Syukri. Daripada surah Waqi'ah, ayat 75, boleh kita sambung ke ayat 76. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, La uqsimu bimawaqi'in nujum, wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Aku bersumpah dengan waqi'in nujum, mawaqi'in nujum. Dan sesungguhnya ini satu sumpah yang besar jika kamu mengetahuinya. Bayangkan Allah bersumpah di banyak tempat dalam Al-Quran. Tapi berhubung dengan sumpah ini, Allah berkata, Laqasamul law ta'lamuna azim. Dia sumpah besar. Artinya Allah nak menarik perhatian kita tentang satu benda yang Allah sebut sebagai mawaqi'in nujum. Mawaqi'in nujum berasal dari kalimat Arab waqa'ah. Waqa'ah jatuh. Jadi mawaqi' tempat jatuh merudum. Nujum bintang-bintang. Jadi mawaqi'in nujum, boleh kita kaitkan dengan terjemahan tadi, bermaksud tempat jatuh merudumnya bintang-bintang. Dan bila kita kaji black holes, itulah yang berlaku. Iaitu bintang-bintang yang besar. Besar ini mungkin 6, 7 dan lebih kali ganda daripada matahari kita. Sebab matahari kita pun merupakan bintang. Kita sudah kagum dengan matahari kita. Tapi ada bintang yang berganda-ganda lebih besar daripada matahari. Dan bila bintang itu hancur, ia meledak dengan dahsyat. Ledakannya diistilahkan pakar sebagai supernova. Ledakan ini dipanggil supernova. Ledakannya begitu dahsyat, begitu menggerunkan. Kemudian saki-baki daripada kesan ledakan itu akan jatuh ke satu pusat. Dan ketika ia jatuh ke satu pusat, lahirlah satu tarikan graviti luar biasa. Dan itu akhirnya menghasilkan yang kita sebutkan tadi, black holes. Dan apa-apa yang mendekatinya, contoh bintang-bintang lain yang besar pun akan ditelannya dan tak mampu keluar. Dan seperti yang saya katakan tadi, hatta cahaya pun tak boleh keluar. Pada tahun 2001, pakar-pakar bidang astronomi mendapati mereka menemui lebih kurang 37 black hole. Black hole ni banyak. Tapi yang 37 ini diistilahkan sebagai supermassive black hole. Begitu dahsyat. Dia punya kesannya, besarnya, begitu, orang kata mengagumkan. Bayangkan satu black hole, satu lohong hitam seperti itu, beratnya lebih kurang berat 10 bilion matahari. Satu matahari pun sudah kita rasa, mengagumkan. Bayangkan beratnya ialah berat 10 bilion. Bukan juta, bilion. Sebab itulah saya rasa sumpah Allah ini relevan. Saya tak berani mengatakan ayat itu berkaitan black holes. Saya tak mengatakan bahawa ayat itu pastinya berkaitan lohong hitam. Tapi di seluruh kajian kita, Allah sedang menceritakan tentang sesuatu yang di angkasa sana, yang begitu mengagumkan, menggerunkan, sehingga Allah bersumpah dengan sumpah seperti yang kita sebutkan tadi. Berkemungkinan ia black holes, tidak mustahil, boleh kita kaitkan dengan penemuan semasa. Tapi yang tak kita tekankan ialah
Allah nak menggambarkan kepada kita kekuasaannya. Itu pertama. Ya. Aku berkuasa membuat ini. Siapa kamu berbanding dengan aku? Dan yang keduanya, Allah nak beritahu bahawa yang ada ini boleh hancur dengan senang. Seperti black hole. Di kiamat, kehancuran kiamat bukan black. Terlalu kecil. Terlalu kecil. Yang... Lihat black hole. Bagaimana kehancuran. Ya. Kiamat, Allah boleh buat kun fayakun. Macam itu juga. Itulah iktibarnya. Subhanallah, itulah kita kata betapa Al-Quran memberi amaran-amaran kepada kita supaya kita cuba memahami Al-Quran ini dalam pelbagai dimensi supaya minda kita lebih terbuka dan kita memahami sebenarnya rahsia-rahsia Al-Quran ini terlalu banyak yang harus kita mengkajinya dari masa ke semasa. Saya nak balik kepada Dr. Jamnul. Tetapi soalan saya ini berbentuk satu ayat yang saya petik Doktor daripada surah Ar-Rahman ayat 37 di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang langit yang terbelah. Fa idzan syaqqatis sama' fakanat wardatan kaddihan. Iaitu apabila terbelahnya langit, maka kamu akan dapati ianya seperti mawar merah yang berkilauan seperti dikatakan kilauan minyak. Ada tulisan-tulisan, sama ada artikel-artikel, buku-buku, sama ada buku ataupun di internet yang menyebut bahawa sebenarnya yang dikatakan sebagai mawar merah ini sebenarnya ada hubung kait dengan satu kajian berkenaan dengan sesuatu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, cerita tentang teori bunga ros ataupun seumpamanya yang boleh kita fahami. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Syukri. Bila melihat kepada ayat tadi, fa idzan syaqqatis samai fakanat wardatan kaddihan. Sadaqallahul azim. Maksud ayat tersebut, apabila terbelah langit, apabila musnah bintang-bintang. Bila terbelah langit, maka musnah bintang-bintang. Sebab itu dia black hole tadi tu. Ya. Jadi dia ada hubungan kait dengan di antara kejadian langit yang kemudian menjadi merah. Sebenarnya yang merah itu adalah percikan daripada plasma-plasma, nukleus-nukleus, atom-atom daripada bintang yang pecah tadi. Sehingga membentuk, sebab dulu kita tak nampak. Sekarang kita ada Hubble teleskop. Ya. Hubble teleskop ini yang dicipta oleh Edwin Hubble pada tahun 79 kalau tak silap saya, menunjukkan kepada kita bahawa bila dia menggunakan satu teknologi yang moden, dia dapat membuat satu teleskop yang besar, gigantic teleskop, yang boleh menerobos ruang angkasa begitu jauh. Sehingga dapat melihat apabila berlakunya tempat jatuhnya bintang ini, mereka dapat melihat gambar-gambar yang pelik-pelik. Di antaranya ialah gambar seperti bunga ros. Dan saya pernah tengok sendiri melalui objek-objek yang kita ambil daripada teleskop yang ada di Malaysia ni, kita nampak sendiri. Pakar-pakar astronomi pernah menunjukkan bagaimana bentuk, memang macam bunga ros, memang merah dan memang cantik, macam mawar yang sedang berkembang. Tapi semua ini adalah berlaku kerana berlakunya pemecahan plasma. Kerana kita tahu bintang yang bercahaya ni sebenarnya tak banyak. Okey. Kalau kita tengok dalam kita punya seluruh alam ini, lebih kurang. Sebab tu alam ini kalau kita kaitkan dengan teori Big Bang, yang mungkin nanti akan dibincangkan, Big Bang ini lebih kurang 13.9 bilion tahun yang lampau. Tetapi 390,000 tahun saja selepas Big Bang itu, baru bintang-bintang ini mula menyejuk. Dan sebab itu kalau kita tengok, banyak daripada bintang-bintang yang masih bercahaya. Kerana cahaya itu sebenarnya adalah tenaga yang terhasil daripada letupan yang besar tadi, yang masih ada sampai sekarang, walaupun selepas 13.9 bilion tahun. Dan apabila cahaya-cahaya ini masih lagi menyala, rupa-rupanya partikel alam ni 95%-nya adalah terdiri daripada black material atau dark material, iaitu benda yang tak bercahaya. Maka yang bercahaya ini sebenarnya bintang yang terdiri daripada plasma-plasma yang sedang terbakar, gas-gas yang besar yang dikumpulkan oleh Allah SWT yang menghasilkan nuclear fission. Kalau kita tengok di teras matahari itu, dia menghasilkan nuclear fission. Satu nuclear fission yang berlaku dalam matahari yang berbilion-bilion nuclear fission yang berlaku dalam seluruh matahari tersebut, satunya saja kalau berlaku boleh supply tenaga elektrik untuk seluruh Amerika Syarikat. Punya besarnya tenaga yang dihasilkan hasil daripada nuclear fission ataupun fission of the atom. Sebab tu kalau kita tengok daripada surah Az-Zalzalah tadi tu, di hujung tu Allah Taala sebut, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Zarrah di sini kita terjemah sebagai biji sawi. Dululah. Sekarang ni zarrah ni ialah nucleus of the atom. Dia adalah biji atom. Bermakna siapa yang buat benda yang paling kecil, hatta sebesar biji atom,
Allah akan balas benda baik kalau dia buat baik. Kalau jahat, Allah tak akan balas jahat. Jadi sebab itu Allah kaitkan perkara-perkara yang berlaku fenomena alam ni dengan iman. Supaya manusia beramal. Supaya lihatlah betapa besarnya bintang tersebut, kami boleh musnahkan. Besarnya lohong hitam tersebut, kami boleh musnahkan. Kalau takat nak buat kiamat macam disebut oleh doktor tadi, tak ada masalah. Dan yang herannya, bintang-bintang ni, tuan-tuan, bapak-bapak dan ibu-ibu, tak pernah mereka ini maksiat kepada Allah. Tak pernah ingkar. Tak pernah ingkar. Bumi mengelilingi matahari, matahari pula bawa semua sistem solar dia. Tak pernahlah bumi kata aku nak cuti lah hari ni. Aku tak nak pusing lah hari ni. Aku nak ambil MC di sana sebab demam misalnya. Tak pernah dia ingkar. La ta'sunallaha ma amarahum. Tapi manusia yang kerdil ni terlalu banyak ingkar kepada Allah. Sebab itulah kita patut menjadi makhluk Allah yang taat dan patuh. Sebab itu kita bincang tajuk ini sebab nak membawa kita kepada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini topik bincangan sebenarnya. Supaya manusia melihat alam yang besar ini sebagai satu model yang kemudian boleh dibawa balik masuk dalam hati dia. Ya Allah, kecilnya aku. Halusnya aku, kerdilnya aku. Maka kalau bintang dan cakrawala wala yang besar tadi Allah boleh buat, Allah kemudiannya boleh musnahkan dengan kekuasaannya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka apakah kita ni? Sebab tu marilah sama-sama kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Terima kasih pada yang berbahagia Dr. Jamno Azhar, yang saya fikir satu yang cukup mengagumkan. Al-Quran menceritakan segala-galanya. Dan cuba bayangkan surah Az-Zalzalah yang sering kita baca itu sebenarnya syarat dengan fakta-fakta sains, fakta-fakta tentang alam ini, penciptaan alam ini. Dan Allah tetap menaikkan kalau membuat sesuatu amalan sebesar zarah, digunakan lagi istilah yang supaya kita memahaminya sekecil-kecilnya. Yang paling penting ialah kita melakukan ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang begitu lemah, kita yang begini kerdil, seharusnya sentiasa akur di atas segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama kami dalam rancangan halaqah pada malam ini. Jazakumullah khairal jazaa di atas minat anda untuk sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cuba kita memahami Al-Quranul Karim, termasuklah aspek macam mana kiamat dan juga asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat sama ada kecil ataupun besar yang sebenarnya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Dan kita akan teruskan bicara kita pada malam ini. Untuk saya tanyakan sesuatu kepada yang berbahagia Dr. Daniel, satu perkara ataupun teori yang begitu hebat kita boleh tengok dalam internet, dalam filem, ialah teori Big Bang. Jadi kalau kita tengok macam mana terjadinya teori Big Bang, kita rasa kita ni kecil, kita ni lemah. Barangkali sebenarnya teori Big Bang ini juga ada kaitan dengan perkara yang pernah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim, yang sebenarnya Allah Taala telah menggambarkan sebenarnya ini merupakan sebagai suatu hakikat realiti yang cukup hebat. Kalau boleh yang berbahagia Doktor penjelaskan kepada kita. Ya, terima kasih Ustaz Syukri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kita bicarakan tadi tentang kiamat. Tentang gempa bumi, tentang black hole dan sebagainya. Tapi kesemua ini perbincangan tentang akhir zaman. Betul. Tentang sebuah kehancuran, kemuncak. Tapi bagaimana permulaan semua ini? Itu kita kaitkan dengan persoalan tadi. Dan sekaligus kita melihat pada satu ayat. Dari surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma, sampai ke hujungnya. Apakah orang-orang yang kafir itu tidak melihat bahawa langit dan bumi dahulunya bercantum padu, kemudian kami pisahkan antara kedua-duanya. Lantas berpandukan ayat tadi, Allah mengatakan langit dan bumi dahulunya dalam keadaan ratqa. Bila kita melihat kamus-kamus, contohnya Hanswell, A Dictionary of Modern Written Arabic oleh J. Cowan, kita melihat ratqa ini dalam bahasa Inggerisnya kita kata to sew something. Dia macam dijahit, melekat. Kemudian Allah menggunakan kalimat fafataqnahuma dari fataqa. Fataqa tu ansu, iaitu kita buka balik jahitan. Begitulah permulaan alam semesta. Bahawa langit dan bumi pada asalnya bercantum padu, kemudian dipisahkan berdasarkan satu letupan. Maka itu kita kaitkan dengan teori Big Bang. Cuma saya harus mengatakan bahawa kita umat Islam bukanlah kita mengambil Big Bang itu secara membuta tuli. Bukan kita mengatakan
ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi, itulah Big Bang. Tidak. Saya tidak mahu kita berkata demikian. Tapi kita nak manfaatkan apa-apa yang sudah terbukti kekuatannya. Sebab Big Bang ini kajian saintis. Kajian oleh orang-orang yang mengkaji alam. Tetapi teorinya boleh berubah. Sebab itu dia masih di peringkat teori dan masih boleh diperkembangkan. Sebab itu sekarang selepas Big Bang, lahir pula Big Bounce. Lahir pula The Brain Theory, B-R-A-N-E. Lahir pula The Bible Theory. Banyak pula yang merupakan sampingan daripada Big Bang. Sebab itu bila kita kaji, apalagi teori yang akan datang selepas ini. Maka kita mengatakan, bila kita melihat Big Bang, ada satu sudut yang kita rasa umat Islam nak mengatakan, sudut ini insya Allah telah diuji dan sudah terbukti kebenarannya. Sebab itu bila saya melihat laman web NASA tentang Big Bang, dia masih relevan. Tapi kerelevanannya di satu penjuru. Apa dia? Permulaannya ialah cantuman langit dan bumi. Kemudian berlaku satu letupan. Hasil daripada letupan itu akhirnya lahir atom-atom. Antara atomnya ialah hidrogen dan juga helium. Dari situ lahir gumpalan asap raksasa. Dari situlah lahir bintang-bintang sampai akhirnya alam mengembang yang akan kita bicarakan kemudian. Itu kita boleh terima. Sebab dia selari dengan ayat yang kita bacakan tadi. Cuma yang tak kita katakan bahawa di sini bahawa betapa kejadian yang bernama yang kita kaitkan dengan Big Bang itu begitu sistematik. Bila kita sebut letupan, mana ada letupan yang sistematik? Berlaku sebagai contohnya pengeboman ke atas satu rumah. Bumbung melambung di tempat yang kita tak tahu ke mana. Dinding pecah, hancur, kita tak tahu apa yang akan kita temui selepas itu. Tak ada sistem. Tapi Big Bang bukan begitu. Big Bang satu letupan yang bersistem. Sebab itu orang-orang barat yang mengkaji, dia pelik. Dia kata, contohnya Paul Davies. Paul Davies ni pakar sains di barat. Dia mengarang sebuah buku bertajuk Superforce, The Search for a Grand Unified Theory of Nature, terbitan 1984. Dia mengatakan that the Big Bang was not just a bang. It was a calculated bang. Maksudnya Big Bang ini bukan hanya satu letupan, tapi satu letupan yang terancang. Bila itu perkataan mereka, kita nak bertanya, siapa perancangnya? Maka dia berbalik kepada Allah. Sebab itu bila kita bersolat, kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah segala-galanya. Dia pencipta alam, pencipta segala-galanya. Maka sekaligus bila kita kaji Big Bang, kita kaitkan dengan ayat dalam sudut tertentu, kita akhirnya berkata Allah Maha Besar. Dialah memulakan, dialah yang mampu menghancurkan. Lahirlah keimanan dan sujud. Walaupun kita menyebut doktor tentang teori Big Bang yang begitu hebat, begitu besar, tetapi hakikatnya Allahu Akbar dalam apa sahaja perkara. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya nak pergi pada yang berbahagia Dr. Jamno. Tadi yang berbahagia Dr. Daniel menyebut tentang teori Big Bang dan juga selepas itu akan berlaku pengembangan alam ini hasil daripada Big Bang tersebut. Kalau boleh yang berbahagia Dr. Jamno dapat huraikan sedikit supaya lebih memberi kefahaman kepada kita, dan di situ kita akan terkesan, oh, subhanallah, betapa besarnya, betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Dr. Terima kasih kepada Ustaz Syukri. Bila sebut tentang Big Bang tadi, betul lah seperti mana disebut oleh Dr. Daniel. Maknanya kita bukanlah nak bagi tahu bahawa ayat 30 surah Anbiya ni mesti merujuk kepada Big Bang. Tidak. Tapi ia masih di peringkat teori, dan banyak pula kebetulan-kebetulannya itu selari dengan Quran. Tetapi tidaklah kita mengatakan mestilah ayat ni tunjuk pada Big Bang. Tidak. Tak mesti. Cuma lebih kurangnya kita boleh pakai yang dipanggil sebagai dalam kaedah mantik kita panggil istikhraq nakhis. Sebab dia bukan dalam masalah hukum. Jadi sebab itu kita boleh pakai istikhraq nakhis ni. Jadi bila kita tengok teori Big Bang ni, memang dia hasil daripada alam yang asalnya satu. Tadi disebut dah oleh Dr. Daniel macam mana dia satu bang. Dia besar. Dia letupan yang sangat besar. Bila letupan yang sangat besar, dia ada dua benda. Yang pertama, dia menghasilkan tenaga. Sebab letupan perlu pada tenaga. Dari mana tenaga ini datang? Satu. Yang keduanya, siapa pula yang cipta material alam ini daripada tak ada kepada ada? Tadi disebut tentang gumpalan asap dan sebagainya. Kemudian berlaku nuclear fusion, berlaku photons, tenaga-tenaga cahaya yang bercantum antara satu sama lain, kemudian menghasilkan helium, hidrogen dan semua itu. Itu semua sebenarnya adalah proses kejadian alam yang Allah hanya simpulkan dalam innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun.
Yang itu Allah tak cerita macam mana dia buat. Cuma kita boleh predict, kita boleh agaklah mungkin begini dari segi sainsnya. Baik, apabila kita dapati dia asalnya satu benda, kemudian dipecahkan, maka Arno Penzias dengan Ma Wilson, dia buat kajian. Dia kata, if there is a bank, there must be a radiation. Bila di sana ada letupan besar, mesti ada tenaga radiasi. Maka dia buat satu, Ma Wilson dan juga Arno Penzias ni buat satu kajian. Dia kata mesti ada radiasi yang tertinggal di dalam alam ini yang menunjukkan bahawa pernah berlaku satu letupan yang besar. Maka dia lancarkan satu COBE, dia panggil Cosmic Background Explorer tahun 1979 melalui kapal angkasa. Kemudian dalam masa 5 minit je dia naik, dia dah mengumpul data-data. Memang banyak radiasi yang masih ada, menunjukkan memang pernah berlaku letupan yang besar. Bermakna Big Bang ini bukan satu teori yang sengaja manusia fikir. Tidak, dia ada sokongan dia. Dengan data-data saintifiknya sekali. Jadi sebab itu kita yakin inilah lebih kurang, kalau kita nak terima dia sebagai satu teori yang setakat ini terpakai. Apa yang penting sekarang ni, di zaman Anthony William Hawking yang pencetus teori Big Bang, Anthony William Hawking ni sekarang masih hidup lagi. Dia ni mengalami masalah motor neuron disease. Dia tak boleh bergerak, lumpuh. Tapi otak dia Allah Ta'ala bagi brilian sangat. Dia sedang menduduki kerusi Sir Isaac Newton di University of Cambridge dan masih hidup sekarang. Dalam laman web dia, bila kita baca, Masya Allah, maka dia kata di sana, a very, very particular bang. Satu letupan yang sangat teliti. Sehingga setiap partikel alam ini bila dia meletup, dia mengambil bearing yang tak sama. Dan sebab itu galaksi yang bergerak ni tak berlanggar. Kalau ikutlah letupan biasa ni berselera, maka tentu berlanggar antara satu sama lain. Tapi alam yang sudah 13 bilion tahun ini tak berlanggar. Ini menunjukkan, dia kata, di sana ada satu kuasa yang sedang mengawal alam ini, sehingga alam ini tak berlanggar antara satu sama lain. Dan memang terbuktilah bahawa memang kita ada permulaan alam. Sebab itu dalam kitab Tauhid, bila kita baca, di antara dalil wujud Allah, orang tua-tua dulu sebenarnya kita rasa kitab kuning ni macam leceh je kan. Sebenarnya kitab kuning ni dia asas pada ilmu. Apa kata kitab Tauhid dalam menguraikan apakah dalil akal wujudnya Allah? Perkataan yang sangat indah. Baharu sekalian alam. Maknanya alam ni baru. Allah lama dah ada. Allah ada dulu, barulah alam ini ada. Kemudian bila ada alam ini permulaannya, dia akan ada kesudahannya. Maka kiamat pasti berlaku. Maka berimanlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesimpulan yang kita nak ambil, kerana kita nak jadi manusia yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat. Allahu'alam. Terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Jamno yang memberi ulasan kupasan yang begitu baik kepada kita tentang teori Big Bang. Mudah-mudahan dengan kefahaman itu sebenarnya meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita. Sebenarnya kita sudah yakin kepada Al-Quran, tetapi bertambah keyakinan, keimanan kita kepada Al-Quran dan bertambah cinta kita untuk terus mengkaji Al-Quranul Karim. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita sekali lagi kita akan berehat. Harapan kami agar anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam rancangan halaqah pada malam ini di TV9 Dekat di Hati. Kita jumpa selepas ini. Bertemu dan terima kasih kepada anda semua yang terus bersama kami dalam rancangan halaqah pada malam ini. Kita membicarakan tajuk kiamat bersama dua panelis kita pada malam ini, yang berbahagia Dr. Daniel Zainal Abidin dan juga yang berbahagia Dr. Jamal Azhar Mulkan. Kedua-duanya adalah pengamal perubatan, kedua-duanya adalah penulis buku dan kedua